Basic graphic design 1,500. Aku bawa CJ ijazah aku. Graphic design aku dapat basic 1,500. Aku ada ijazah. Hello, welcome to the channel di mana aku bincangkan mengenai hot dengan expertise aku dalam bidang graphic design, branding dan juga marketing selama 9 tahun. Okay, so tujuan video yang aku buat hari ni, which is ada something yang go through timeline TikTok aku lah. Aku tengah scroll TikTok, ada something appear yang menarik perhatian aku, which is ada satu orang ni dia cakap, oh aku dapat gaji 1,500, aku ada degree kenapa macam ni. So aku tak nak cakap banyak, you guys tengok dulu video ni. Basic graphic design 1,500. Hidup kat KL, hamba rasa aku nak hidup macam mana. Tapi aku pergi interview kerja retail, basic 3,000. Takat SPM je. Aku bawa CJ ijazah aku. Graphic design aku dapat basic 1,500. 1,600 macam tu, 1,600. Aku ada ijazah. Basic graphic design aku 1,600. Sebab aku tak ada pengalaman, tak ada experience. Okay, lepas aku dah tengok video tu, ini aku akan bagi aku punya input lah sebagai seorang manager yang dah pernah interview beratus orang dan beratus graphic designer. Kenapa dia cakap macam tu ataupun kenapa dia terjadi macam tu. Okay, kalau you guys nak tahu, jom. Okay, untuk dia cakap yang dia dapat company yang bagi dia 1,500 as a starting point, yang dia ada degree, dia asyik cakapkan yang dia ada degree dapat 1,500. So ini adalah something yang aku rasa mungkin satu company apa yang dia apply. Okay, so bukannya kita nak bash any company. So usually, typically kalau kau apply untuk butik-butik, local butik yang dia perlukan graphic design, dia akan letak harga yang macam tu, 1,500, 1,700, disebabkan dia bukan industri yang heavy graphic design. Dia tak memerlukan graphic designer yang memang heavy, dia tak perlukan setiap hari. So that's why dia perlukan somebody untuk buat posting, yang post dekat IG, promote gambar-gambar baju ke handbag ke, which is dia bukan industri yang heavy. That's why dia letak harga yang murah. So kalau you apply company yang betul, which is kalau sekarang lah, kita tak payah cakap lah pasal labor office and everything, kena basic macam ni, selalunya lah kan, dia akan starting off, kalau company lain yang you masuk, dia akan starting off dekat 1,800, 2,000, 1,500 usually. Itu level-level butik ataupun company yang dia bukannya, dia tak memerlukan graphic design heavy. Dia tak perlukan. Sebab dia, aku rasa dia tak perlukan lah. Contohnya macam butik kan, dia tak perlukan heavy graphic design. That's why dia offer 1,500 untuk any fresh graduate. Tak kisahlah kau SPM ke, degree ke, diploma ke, ini reality bekerja. Which is, untuk aku, kau kena pandai cari company yang you rasa you fit in dengan dia dan you boleh apply tinggi. Kalau you apply dekat butik, satu shop plot kecil, you nak demand sampai 3,000, when dia letak dekat dia punya job description 1,500, you tak boleh salahkan dia. Okay, berbalik kepada point yang first tadi, which is job description. Okay, you ada tengok tak job description bila you apply company tu? So kita tak tahu company apa yang dia apply ni. So high possibility mungkin dia letak dekat situ job description, and then dia letak tangga gaji. Contohnya dia letak 1,500 sampai 2,500 contohnya. Tapi kalau dia offer you 1,500, tak bersalah. Meaning betul lah apa yang dia letak situ. Dia letak 1,500 hingga ke 2,500. And dia offer paling rendah sebab dia rasa you memang fresh, I nak bagi you rendah. You jangan salahkan dia, sebab itu yang dia letak dekat job description. Kalau dia letak dekat job description macam tu, you tak boleh salahkan dia, oh kenapa dia bagi 1,500. Tapi sebab dekat situ dia dah stated 1,500 hingga ke 2,500. Ataupun kalau dia letak situ job description tanpa gaji and dia offer you 1,500, okay, itu kita boleh faham. Mungkin you tertipu dengan job description tu. Okay, you rasa macam ni and dia offer you 1,500. Okay, berbalik dengan benda-benda semua, usually aku dah interview banyak orang. Ada yang fresh grad, ada yang macam ni tu. So first kali, which is apa yang aku akan tengok, which is resume dengan portfolio. Despite lah you ni fresh grad daripada universiti pun, you mesti akan ada satu portfolio yang you buat you punya final work ke, you ada buat job luar ke, ataupun you just suka-suka design ke. Kalau you boleh tengok orang tu betul-betul passionate pasal graphic design, dia punya portfolio memang akan padat dan lengkap tau. And design dia akan memang, you tengok tu memang you tahulah dia boleh design. Dia bukannya belajar main-main, dia graduate dan dia expect gaji sampai 3,000. Tak, dia memang passionate pasal benda tu and dia nak bekerja as graphic design. So bila aku as manager tengok portfolio atau resume yang macam tu, dia
tanpa aku interview dia lagi, aku tahu dah dia punya personality macam mana daripada portfolio yang dia siapkan, yang dilengkapkan dengan dia punya design, cara dia align, cara dia buat colour, typography, everything. Aku dah tahu, okay, ini budak ni memang boleh pergi jauh. Dan aku tak kisah kalau dia minta 3,000 sebab aku rasa dia candidate yang valuable, even dia fresh grad, tak ada experience. Jangan ceritalah, oh sebab aku tak ada experience dia bagi aku gaji macam ni. Tak, ini different lah. Untuk company-company lain atau untuk industri lain mungkin different. Tapi untuk aku, bila aku tengok portfolio yang sangat lengkap, resume yang memang clean, dengan portfolio yang sangat, aku rasa sangat lengkap lah, memang power lah, aku rasa memang aku sanggup offer dia tinggi. Sebab aku rasa in a long term, kalau aku invest dia, aku train dia, dia akan jadi lagi power, and then dia boleh bagi output graphic design, video apa semua ni yang memang aku rasa akan jadi high quality. So berbalik pada yang ni, okay, mungkin portfolio dia dan resume dia taklah sehebat mana sangat yang dia nak cakapkan, yang dia nak claim, dia nak minta gaji sampai 3,000 lah. Dia cakap dia kerja retail boleh minta 3,000 semua. Kalau portfolio you pun main-main, graphic design final work pun tak apa-apa, aku sebagai designer tengok, oh you nak demand 3,000 tapi portfolio 8 pages, letak satu gambar, description tak ada, design pun tak apa-apa kan, you expect macam I nak wow ke dengan portfolio you? So macam tu, kalau I bagi you 1,500 make sense lah, sebab I tahu level you kat level 1. So why I nak bagi you gaji yang level 10 kalau you boleh perform level 1? So that's why you kena logik lah, kena tengok juga industri. You tak boleh despite cakap, oh I ada degree, I budak grafik, I nak keluar nak demand gaji 3,000. And then based on video tu, sampai dia nak kena buat, dia kena tunjuk dekat dia punya social media, dia nak viralkannya, dia pergi kerja dapat 1,500 apa-apa ni. You boleh tahulah personality dia bila dia pergi interview. Bukanlah aku nak bash Gen Z macam ni, but certain Gen Z is very good. Certain Gen Z dia macam tu, dia rasa entitled, dia rasa macam, oh aku dah belajar degree, aku sepatutnya dapat offer macam ni. No, you boleh dapat offer macam tu dengan personality yang bagus, boleh cakap English very good masa interview. Third is resume dan portfolio yang sangat hebat lah, yang aku cakapkan. Even despite dia fresh grad tapi dia hebat lah, nampak clean, nampak cantik and everything, nampak dia punya passion tu, aku sanggup bagi dia 3,000 kalau dia tiga-tiga ni baik. Tapi kalau dia datang interview pun cakap Melayu, kita bagi soalan tak boleh counter back, kita tanya pun tak boleh nak menjawab, like package lah, kena complete semua package ni, barulah okay, majikan kita letak, okay, you 3,000 okay, despite you fresh grad. Ataupun I counter you 1,800, 2,000, 2,500 ke apa, sebab you fresh grad I bagi tapi tak kisah. So meaning you kena tahu you nak bawa diri you macam mana. You buat macam video macam ni, you buat video macam ni, in the future kalau you nak pergi bekerja dekat tempat lain, majikan tu pernah nampak video you macam ni, you rasa dia nak hire ke? So it's a bad intention. You viral for nothing. I feel you viral for nothing. Kita kerja dulu start dengan gaji 500, 1,500, naik sikit, tangga naik sampailah jadi apa, art director, manager, assistant ke apa benda kan. Kita panjat so slow. Kita boleh kerja, ambil experience dulu, faham industri dulu, macam mana dia orang bekerja, macam mana dia orang buat output design, macam mana dia orang collaborate dengan macam ni. Kalau you buat design macam ni, you ambil experience dulu, you absorb dulu experience tu dulu, then baru you rasa okay, I baru faham industri ni. So I faham, oh resume I macam ni, portfolio I macam ni, that's why I dapat 1,500 for example. Kita nak dapatkan experience dulu. Aku dulu kerja kedai print dulu pun gaji 700, 800 je. Tu pun aku bekerja sebab aku nak faham industri printing macam mana. Dan aku berubah ke advertising lah, apa lain ni. So kita naik tangga slow. Jangan kita rasa entitled sebab kita ada degree, kita rasa entitled, oh aku degree keluar mesti gaji 4-5,000, kena bagi aku manager level ke apa kan. So have to be realistic sikit lah. Okay. Okay, so ini adalah purely daripada aku punya experience as a manager yang dah interview beratus orang lah yang nak bekerja sebagai graphic design ni. Aku memang nak bagilah input aku bila aku tengok video-video macam ni, sebab aku rasa macam tak sesuai untuk, aku tak nak video ni jadikan satu template untuk generation yang baru habis graduate ni, dia rasa macam tu. So dia tak boleh macam tu. You kena reality sikit. And then you kena combine dengan you punya common sense sikit bila you nak buat macam ni, benda macam ni. So
ini adalah aku punya pendapat lah. Aku rasa mungkin ada yang bersetuju dengan aku, ada yang tak bersetuju dengan aku. Tak apalah, kita boleh berbincang. Okay. So kalau you guys have any question ataupun korang nak suggestkan apa-apa untuk aku buat video ke, atau you guys nak hantar video-video macam ni lah kan, dekat aku untuk aku react ke, you guys boleh je DM aku dekat hello.amel dekat IG aku, ataupun hello.amel lah. Okay. Ataupun you guys boleh komen dekat bawah lah apa you guys rasa pasal kita punya bukan pergaulan, percakapan, perbincangan. Yes, perbincangan. Okay. So thank you for watching. See you guys soon. Bye.